Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita pada pagi ini. Hari ini hari terakhir daripada bulan Safar. Insya-Allah malam nanti kita akan dapat masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertambah-tambah cinta kita, rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara untuk kita menambahkan lagi rasa rindu dan cinta kita pada baginda adalah dengan baca hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini syukur banyak pada Allah kerana Allah pilih kita untuk membaca kitab Al-Adhkar susunan Al-Imam An-Nawawi yang menghimpunkan zikir-zikir yang berpunca ataupun bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bab yang ke-15 daripada kitab yang ke-7, iaitu zikir dalam solat-solat yang tertentu. Kita sampai pada bab yang ke-15, iaitu bab zikir-zikir solat tasbih. Pada bulan lepas kita ada baca zikir-zikir solat hajat, kan, apa kaedah-kaedah solat hajat. Begitu juga solat tarawih sebelum daripada tu. Jadi solat hajat kita dah selesai. Pergi pula kepada solat yang dipanggil sebagai solat tasbih. Solat tasbih ni solat yang kita biasa pun dengar, kalau lagi-lagi yang biasa datang ke masjid. Kalau pun tak biasa amalkan, tapi paling tidak biasa didengari. Dan memang kita seboleh-bolehnya jangan tinggalkan solat tasbih paling kurangnya setahun sekali. Kita baca dulu riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasilin anil Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'na bihi fid darain amin. Qala rawayna fi kitab At-Tirmidzi anhu qala qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu hadithin fi salati at-tasbih wa la yasihhu minhu kabiru syai'in. Qala wa qad ra'a Ibn al-Mubarak wa ghairu wahidin min ahli al-ilmi salat at-tasbih wa dhakaru al-fadla fihi. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, beliau berkata telah diriwayatkan daripada Nabi SAW lebih daripada satu hadis berkaitan dengan solat tasbih, dan sebahagian besarnya tidaklah sahih. Namun begitu, Ibn al-Mubarak dan lain-lain berpandangan tentang sunnahnya ataupun disyariatkan solat tasbih, dan mereka menyatakan kelebihan padanya. Jadi walaupun solat tasbih ini tidak disandarkan secara direct kepada Nabi SAW, tetapi generasi tabi'in dan juga generasi para ulama selepas daripada itu, semuanya ataupun ramai yang mengatakan disyariatkan solat tasbih. Sebab ada orang yang dia menolak terus solat tasbih ni dengan alasan hadis-hadis ni lemah. Jadi kita katakan amalan yang dilakukan oleh para ulama zaman-zaman, walaupun hadis itu lemah, mereka tetap amalkan. Lagi-lagi ini berkaitan dengan fadailul a'mal. Siapa kita nak banding dengan Imam Ibn Mubarak, ulama besar zaman salaf, kan? Kalau betul kita ikut salaf, maka tentu sekali kita akan berpandangan begitu. Qala Tirmidzi haddatsana Ahmad ibn Abdah qala haddatsana Abu Wahb qala sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak 'ani as-salati allati yusabbahu fiha qala yukabbir thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk thumma yaqul 15 marrat
ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع فيقولها 10 ثم يرفع رأسه فيقولها 10 ثم يسجد فيقولها 10 ثم يرفع رأسه فيقولها 10 ثم يسجد الثانية فيقولها 10 يصلي 4 ركعات على هذا فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة يبدأ ب15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10 فإن صلى ليلا فالأحب إلي أن يسلم في ركعتين وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. Berkata Tirmizi, kami riwayatkan daripada Ahmad bin Abdah kami riwayatkan daripada Abu Wahab, aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak berkaitan dengan solat yang ada tasbih padanya. Lalu Abdullah bin Mubarak pun mengajar takbir, takbiratul ihram, kemudian bacalah subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini doa iftitah. Kemudiannya bacalah 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulang 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudiannya baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudiannya bacalah bismillah dan juga surah al-Fatihah. Kemudiannya baca surah. Kemudian bacalah 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudiannya rukuk, baca lagi 10 kali. Kemudiannya i'tidal, baca lagi 10 kali. Sujud, baca 10 kali. Duduk antara dua sujud, baca 10 kali. Sujud yang kedua, baca 10 kali. Sembahyanglah 4 rakaat berdemikian, maka demikian itu 75 tasbih pada setiap rakaat. 75 tasbih setiap rakaat, jadi total dia 300 kan. 4 rakaat kan, 4 rakaat jadi 300 lah. Dan bermula dengan 15 kali tasbih, kemudiannya baca dan tasbihlah 10 10 10. Hanya 15 10 10 10 10 6 kali jadilah 75. Jika solatnya pada waktu malam, maka yang lebih dicintai bagiku adalah dia memberi salam pada setiap 2 rakaat. 2 rakaat, lepas tu bagi salam, semayang lagi, macam tu. Dan jika semayang itu pada waktu siang, jika dia kehendaki bagilah salam, dan jika dia kehendaki maka dia tidak memberi salam. Maksudnya 4 rakaat direct. Maknanya boleh 2 rakaat ataupun 4 rakaat kalau siang. Kalau malam 2 dan 2. Makna kata kat sini apa dia? Sayyidina Abdullah bin Mubarak berpendapat sembahyang tasbih boleh dilakukan pada waktu malam dan waktu siang. Sebab ada orang tanya, sembahyang tasbih ni kena waktu malam je ke? Jawapannya tidak. Siang pun boleh kalau nak sembahyang tasbih. Tapi of course lah malam tu sembahyang sunat lebih afdal daripada siang. Itu secara umum kan. Secara umum memang sembahyang sunat malam lebih afdal daripada sembahyang sunat siang. Jadi sembahyang sunat tasbih pun macam tu jugalah. Lebih afdal lah buat waktu malam banding dengan waktu siang. Tapi kata kalau kita memang tak ada masa ke, ngantuk ke, kerja waktu malam ke dan sebagainya, maka nak buat waktu siang, buatlah. Solat tasbih boleh dibuat pada bila-bila masa kecuali waktu yang dilarang. Wa fi riwayatin an Abdullah bin Mubarak annahu qala yabda'u fi ruku' subhana rabbil azim wa fi sujud subhana rabbil a'la thalathan thumma yusabbihu at-tasbihat. Dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, beliau berkata waktu rukuk tu baca dulu subhana rabbil azim 3 kali, barulah baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam tu juga waktu sujud, baca dulu subhana rabbil a'la, baru baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali tu. Jadi yang nak baca 10-10 tu selepas bacaan zikir bagi setiap perbuatan. Wa qila li Ibn al-Mubarak insaha fi hadhihi as-salah hal yusabbihu fi sajdatay sahwi 10. Ditanya kepada Ibn Mubarak, kalaulah orang tu ada terlupa dalam solat ni, adakah dia tasbih pula dalam sujud sahwi 10 kali?
Ni soalan ni valid sebenarnya. Sebab dah tiap kali 10 kata kalau ada tersilap, kita pun sujud sahwi. Waktu sujud sahwi dah buat 10 juga ke? Panjang pula sujud sahwi dia, kan? Jadi apa jawapan Ibn Barak? La innama hiya 300 tasbihatin. Tidak, hanya senya ia 300 kali tasbih. Sebab kalau dia dah tambah waktu sujud sahwi, dah jadi 320, kan? Dia dah jadi 320. Jadi waktu sujud sahwi tak payah. Waktu lain baca macam tu, kan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi cukupkan 300 kali. Dekat sini cara yang pertama iaitu bacaan waktu berdiri itu 25 kali, kan? 15, lepas tu sebelum rukuk 10. Maksudnya angkat takbir 15, sebelum rukuk dah 10, jadi 25 lah. Lepas tu waktu rukuk 10 lagi, waktu i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, dan sujud 10. Cukup 75. Lepas tu terus berdiri. Lepas tu bila berdiri tu dimulakan dengan tasbih lagi 15, baru baca Fatihah. Baca Fatihah, baca surah, baca lagi 10 tasbih. Lepas tu rukuk baca 10, jadilah 75 lagi. Jadi kat sini kalau kita ikut cara yang ini, waktu tahiyat akhir, sebab 2 rakaat kan, maknanya waktu tahiyat akhir tu tak ada dah lah, ya, sebab dah cukup 75 dah 150. Okey, tetapi ada cara lagi satu. Kita baca satu lagi cara, ya. Qala rawaina fi kitab Tirmizi wa Ibn Majah an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas ya ammi ala asiluk ala ahbuk ala anfa'uk qala bala ya Rasulullah. Dalam riwayat daripada Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudara baginda Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Abbas, ya am ala asiluk, wahai pakcikku, adakah engkau hendak aku menyambungmu, maknanya menyambung silaturahim denganmu. Ala ahbuk, kau nak tak kalau aku bagi hadiah pada engkau. Ala anfa'uk, kau nak tak kalau aku bagi manfaat pada engkau. Maka tentulah Sayyidina Abbas jawab, bala ya Rasulullah, tentu sekali, tentulah nak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun jawab ataupun bagi tahu, ya am, wahai pakcik, salli 4 rakaat, semayanglah 4 rakaat, taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Quran wa surah. Pada setiap rakaat engkau baca Fatihah dan engkau baca surah. Fa idzan qadatil qira'atu faqul Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah 15 marrah qabla an tarka'. Apabila dah selesai bacaan tadi, dah selesai baca Fatihah, dah selesai baca surah, maka bacalah Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Ini dia punya susunan dia lain sikit, tapi sama ajalah, tak ada masalah. 15 kali sebelum engkau rukuk. Cara ni berbeza dengan cara yang pertama tadi. Cara yang pertama tadi angkat takbir 15, lepas tu baru baca doa iftitah, baru baca surah, baru baca Fatihah dan surah, baru baca lagi sekali 10, kan? Yang ni tak. Yang ni baca doa iftitah dulu, baca Fatihah, baca surah, lepas tu baru baca 15, kemudiannya rukuk. Summarka faqulha 10, rukuk dan baca 10. Summarfa' ra'saka faqulha 10, kemudiannya bangun i'tidal, baca lagi 10. Summasjud faqulha 10, sujud baca lagi 10. Summarfa' ra'saka faqulha 10, angkat kepalamu, yakni duduk antara dua sujud, baca lagi 10. Summasjud faqulha 10, sujud baca lagi 10. Summarfa' faqulha 10, kemudiannya bangun, angkat kepala engkau dan baca lagi 10 qabla an taqum, sebelum engkau berdiri.
Sebelum diri. Maknanya waktu duduk istirahat. Jadi waktu duduk istirahat tu baca lagi 10. Duduk istirahat ni kan sunat. Kan bila kita tak ada duduk tahiyat awal, tak ada duduk tahiyat akhir, kan disunatkan duduk istirahat sebelum kita berdiri. Jadi daripada sujud kita duduk dulu, lepas tu baru kita berdiri. Duduk yang sekejap tu, duduk istirahat dipanggil. So duduk istirahat tu hukum dia sunnah. Dan dalam solat tasbih baca 10 tu waktu duduk istirahat tu. Jadi duduk istirahat tu panjang sikit lah waktu solat tasbih. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, baca 10 kali, kan. Kemudiannya fatilka 75 fi kulli rakaah, dan demikian itu 75 pada setiap rakaat. Wa ya 300 fi 4 rakaat, ia adalah 300 pada 4 rakaat, dalam 4 rakaat. Dalam 4 rakaat jadilah 300 kali. Falau kanat dhunubuka mithla ramli alijin ghafaraha Allahu ta'ala lak. Yang ini yang paling penting sekali sebenarnya. Jika dosa-dosamu sebanyak padang pasir Alij, satu kawasan yang sangat luas, maknanya dosa engkau seluas padang pasir itu, debu-debu pasir ataupun pasir-pasir itu, dosa engkau banyak begitu sekalipun, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa engkau. Jadi sebenarnya sembahyang tasbih ini salah satu daripada tujuan dia adalah minta pengampunan daripada Allah atas dosa-dosa kita yang begitu banyak. Lalu Sayyidina Abbas tanya, ya Rasulullah, man yastati an yakulaha fi yawm? Wahai Rasulullah, siapa yang mampu untuk laksanakannya sehari? Maksudnya pada tiap-tiap hari nak buat solat tasbih itu siapa yang mampu? Maka Nabi SAW jawab, illam tastati' an taqula fi yaumin faqulha fi jumu'atin. Kalau kau tak mampu untuk buat tu dalam setiap hari, maka buatlah pada hari Jumaat, pada setiap Jumaat, maksudnya seminggu sekali, setiap Jumaat. Fa in lam tastati' an taqulaha fi jumu'atin faqulha fi syahrin. Kalau kau tak mampu buat setiap Jumaat, maka buatlah pada setiap bulan. Falam yazal yaqulu lahu hatta qala qulha fi sanah. Dan sentiasalah baginda bercakap begitu sehinggalah baginda berkata, buatlah demikian pada setiap tahun. Maksudnya setahun sekali. Qala Tirmizi hadza hadithun gharib. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini gharib. Namun begitu aku berkata, Imam Nawawi kata, qala al-Imam Abu Bakr Ibn al-Arabi fi kitabih al-Ahwazi fi syarh Tirmizi, kitab Tuhfatul Ahwazi dalam syarah Tirmizi, Imam Ibn al-Arabi mengatakan hadis Abi Rafi' hadza dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ia bukannya asas pada, dia tidak ada asal pada kesahihannya, dan juga bukan juga hasan. Dan namun begitu Imam At-Tirmizi menyebutkannya untuk memberi peringatan padanya, bukan untuk kita tersilap faham dengannya. Dan kata-kata Ibn Mubarak bukanlah hujah. Ini adalah kalam Ibn Arabi. Manakala berkata pula Al-Uqaili, pada salat tasbih tidak ada hadis yang sabit. Dan berkata Abul Faraj Ibn Al-Jawzi, hadis-hadis salat tasbih dan jalan-jalannya, kemudiannya dia melemahkan semuanya sekali dan menerangkan kelemahannya. Demikian disebutkan dalam kitabnya, di dalam kitab Mawdu' wa Al-Mawdu'at. Dan sampai pada kami daripada Al-Imam Al-Hafiz Abil Hasan Ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala, bahawasanya beliau berkata, yang paling sahih tentang fadilat surah adalah kelebihan Qul huwallahu ahad, dan yang paling sahih sekali berkaitan dengan kelebihan salat adalah kelebihan salat tasbih. Maknanya ulama berbeza pandangan, dan Imam An-Nawawi bawakan kedua-dua pandangan tu. Ada ulama yang mengatakan hadis-hadis berkaitan dengan salat tasbih adalah hadis yang lemah. Tapi Imam Ad-Daraqutni pula mengatakan kelebihan salat tasbih adalah kelebihan yang paling sahih sekali berkaitan dengan kelebihan-kelebihan salat.
وقد ذكرت هذا الكلام مسندا في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا أو ضعفا. Dan aku dah sebut benda ni dalam kitab Tabaqatul Fuqaha dalam menceritakan tentang biografi Imam Ad-Darqutni, dan tidaklah mesti cara Imam Darqutni sebut ini hadis salat tasbih ini sahih, kerana bila dikatakan ini adalah yang paling sahih yang datang dalam bab ini mungkin juga dhaif, kerana maksud mereka adalah yang paling kuat ataupun yang paling kurang lemahnya. Jadi bila dikatakan hadis ini mungkin yang paling sahih tak mestinya sahih. Macam mana tu? Kalau kita sebut bahasa Melayu memang tak kena lah. Tapi dalam bahasa Arab dia boleh tepat kalau kita sebut asahhu, maksudnya yang paling sahih sekali walaupun dia lemah. Antara banyak-banyak yang lemah tu dia paling sahih sekali. Macam tu. Sebab kita kata pembahagian hadis ni dia bukan as simple as ini hadis kuat, ini hadis lemah. Macam tu je. Dia ada grade dia pula. Maknanya dalam dhaif tu sendiri pun dia ada pangkat-pangkat dia sendiri. Jadi kita tak boleh terus bila sebut je ni dia dhaif, tak boleh pakai. Tak mesti begitu. Kan? Ada ulama cerita hadis ni dhaif, hadis ni sahih, dia bukan untuk menunjukkan kepada yang ni kena tolak terus, yang ni boleh ambil, ataupun yang ni ambil secara mutlak, yang ni tolak secara mutlak. Bukan begitu. Okay? Seterusnya aku berkata, ini baru dia punya fiqh dia. Dia punya hukum dia. Waqad nassa jama'atun min a'immati ashabina ala istihbabi salati tasbih hadhihi minhum Abu Muhammad Al-Baghawi wa Abul Mahasin Ar-Ruyani. Telah menaskan ataupun telah menyebutkan kumpulan daripada para imam dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya ramai bila disebutkan begini, maksudnya ramai para ulama mazhab Asy-Syafi'i yang berpandangan apa dia? Digalakkan untuk solat tasbih. Digalakkan untuk solat tasbih. Antara mereka adalah Al-Imam Abu Muhammad Al-Baghawi dan juga Abul Mahasin Ar-Ruyani. Ar-Ruyani. Jadi Imam Al-Baghawi salah seorang daripada ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i yang hebat, juga ulama hadis yang hebat, juga banyaklah maknanya kitab-kitab beliau yang dijadikan rujukan ulama kurun kelima hijrah, kan? Maknanya bukannya ulama zaman sekarang ke apa ke yang cakap macam ni ya. Begitu jugalah Imam Ar-Ruyani. Berkata Imam Ar-Ruyani dalam kitab Al-Bahr pada akhir kitab jenazah, beliau berkata, "I'lam anna salat at-tasbih muraghabun fiha." Ketahuilah bahawasanya solat tasbih ini digalakkan padanya. Yustahabbu an ya'tadaha fi kulli hinin. Digalakkan untuk dijadikan sebagai adat, kebiasaan pada setiap waktu. Wala yataghafala anha. Janganlah lalai daripadanya. Qal hakadha qala Abdullah ibn al-Mubarak wa jama'atun minal ulama. Demikianlah berkata Abdullah ibn al-Mubarak dan kumpulan daripada para ulama. Qal wa qila li Abdullah ibn al-Mubarak in saha fi salati tasbih yusabbihu fi sajdati sahwi 10 qala la innama hiya 300 tasbihah. Ini macam kita sebutkan tadi. Ibn Mubarak ditanya, kalaulah dia terlupa dalam solat tasbih, adakah dia hendak tasbih pula pada sujud sahwi 10 kali? Maka Imam Ibn Mubarak mengatakan tidak, kerana sesungguhnya tasbih adalah solat tasbih hanyalah 300 kali tasbih. Okey, seterusnya wa innama dzakartu hadzal kalama fi sujudi sahwi wa in kana qad taqaddama li fa'idatin latifa wa hiya anna mithla hadzal imam idza haka hadha wa lam yunkirhu
ash'ara dhalika bi annahu yuwafiquhu fayakthuru al-qailu bi hadha al-hukmi wa hadha ar-ruyani min fudala'i ashabina al-muttali'in wallahu a'lam. Apa kata Imam An-Nawawi? Imam Nawawi kata, aku dah sebut benda ni dalam Sifat Sawi dulu, cuma aku ulang lagi kerana ada satunya faedah yang besar, faedah yang halus. Apa dia? Perumpamaan imam ini, seumpama imam ini siapa dia? Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ni ulama besar, kan? Ulama besar. Beliau ni generasi emas Islam lagi. Beliau ni Imam Ibn Mubarak ni atba'ut tabi'in, sezaman dengan Imam Abu Hanifah, dan beliau dapat jumpa dan belajar daripada ramai para tabi'in. Para tabi'in maksudnya mereka yang dapat belajar daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ulama-ulama yang belajar tu dapat pula Imam Ibn Mubarak jumpa. Jadi generasi dia ni masih generasi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hebat Imam Ibn Mubarak ni memang salah seorang ulama yang dikatakan sebagai salah satu mujtahid pada zaman beliau. Beliau ni ulama besar, bukannya ulama calang-calang, bukan apa kata apa, alah ulama pun tak masuk kan, dia pun ada cakap salah-salah juga. Tapi cara Imam Nawawi pandang macam ni, dia kata imam macam ni bila beliau sebutkan tentang solat tasbih ni, dan tak ada pula ulama lain yang ingkar beliau, yang mengingkari beliau, yang tolak beliau pada zaman beliau tu, akan ada satu isyarat dekat situ. Kita akan nampak apa dia, bahawasanya ulama lain bersetuju dengan beliau. Maka ramailah yang berpandangan sedemikian juga. Contohnya Imam Ar-Ruyani ini, Imam Nawawi sebut apa? Dia kata Ar-Ruyani ini adalah salah satu daripada ulama kami, maknanya ulama mazhab Syafi'i yang afdal, yang utama, al-muttali'in, yang mengkaji dengan begitu banyak. Jadi kalau kau nak kata hadis ni lemah lah, apa benda lagi, alah imam-imam ni pun dah tahulah. Al-muttali', dia memang dah kaji semua dah. Dia dah kaji dah. Dia tahu kata memang kau nak kata hadis lemah, kau ingat aku tak tahu? Macam itulah. Bukan zaman sekarang baru tiba-tiba orang tahu, oh rupanya hadis ni lemah, tak payahlah buat. Bukan begitu. Seperti mana sangkaan sebahagian daripada orang. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia mudah terpengaruh dengan satu benda yang berbeza daripada yang lain. Bukan orang kita je, manusia memang macam tu. Dia lebih mudah terpengaruh dengan satu perkara yang berbeza daripada yang lain. Jadi bila orang semua kata bagus, sekali tiba-tiba ada seorang kata tak bagus, terus oish, dahsyat dia ni. Lepas tu bila dengar kata tak bagus tu, kita nak dengar apa dia cakap. Lepas tu bila dia pula pandai bercakap, petah berbicara, kemukakan macam-macam hujah kononnya, maka kita pun senang terpengaruh. Sedangkan sebenarnya ni kata Imam An-Nawawi, dia kata betul, kita tak nafikan dia khilaf. Imam Nawawi sendiri pun bawa khilaf tu. Imam Nawawi pun bawa pandangan yang mengatakan dhaif. Imam Nawawi tak adalah tolak pun. Cuma Imam Nawawi kata ni ulama-ulama yang mengatakan bagus untuk solat tasbih ni adalah ulama-ulama besar. Bukan ulama-ulama kecil, bukan ulama zaman kita. Imam Nawawi ni 800 tahun dulu pun dah cakap dia orang ni ulama besar. Hanya yang bercakap ni ulama zaman sebelum daripada beliau lagi, beratus tahun sebelum beliau. Dan beliau kata ni semua ulama besar yang kata. Maka banyak kita kalau tak nak buat pun berlapang dada, dan kalau buat lebih baguslah, lebih baik untuk solat tasbih yang disebutkan tadi. Kalau bolehnya tak dapat buat setiap hari, buatlah seminggu sekali. Tak buat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak buat sebulan sekali, buatlah setahun sekali. Sebablah bila masjid anjurkan solat qiyamul lail berjemaah tu, antara yang bagusnya adalah bila imam ada buat solat tasbih, kita dapat solat sekali. Paling tidak setahun sekali ada buat. Bila buat tu? Waktu qiyamul lail yang masjid anjurkan. Waktu bila? Bulan Ramadan kadang-kadang kan. Itu je lah. Dapat buat setahun sekali pun jadilah paling tidak. Dapat buat tiap bulan lagi bagus. Dapat buat tiap-tiap minggu, itu yang paling bagus lah. Kalau kita dapat buat, tak buat tiap hari pun kan. Kami diajar dulu kalau bulan Ramadan sembahyang tasbih ni tiap-tiap malam.
kalau bulan Ramadan, sebab nak bagi menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Kemudiannya malam raya, jangan lupa solat tasbih, malam raya Aidilfitri, Aidiladha. Ini bukan daripada hadis, ini lebih kepada galakan para ulama untuk hidupkan malam tu macam mana. Jadi memang Nabi SAW suruh kita hidupkan malam raya. Jadi hidupkan malam raya ni pastilah bukan dengan tengok TV. Jadi mestilah bukan dengan sembang kosong, dengan layan TikTok. Zaman sekarang tak tengok TV dah budak-budak. Bukan itu, tapi tentu sekali dengan ibadat. So, salah satu ibadat yang digalakkan solat tasbih. Solat tasbih. Kalau bulan Ramadan tu yang kami diajar dululah. Saya pun tak buat dah sekarang sebab tak sempat. Apa dia? Lepas maghrib. Maknanya buka puasa tu ringan-ringan aja. Lepas tu sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang sunat ba'diyah tu, lepas tu sembahyang tasbih dulu. Lepas sembahyang tasbih, pergi ke masjid untuk sembahyang isyak dan tarawih. Lepas tarawih baru makan. Tapi sebab apa kita boleh buat macam tu waktu belajar? Sebab malam tak tidur. Jadi okeylah, siang tak kerja kan. Jadi boleh dah tidur waktu pagi. Jadi malam lepas tarawih baru makan malam. Lepas makan malam study. Lepas dah study dah sampai pukul 1-2 pagi tu, lepas study ada pula sembahyang qiyamul lail dia. Lepas tu sahur, lepas sahur subuh kan. Lepas subuh sampai naik matahari, lepas tu tidur sampai zuhur. Jadi kalau timing macam tu okeylah kan. Tapi waktu tu memang tiap malam sembahyang tasbih lah maknanya. Lepas maghrib je sembahyang tasbih, lepas maghrib je sembahyang tasbih. Kalau kita boleh buat macam gitu okeylah, maknanya tiap-tiap hari dapat sembahyang tasbih. Kalau tidak pun seminggu sekali. Yang saya perhatikan kedua-dua ibu bapa saya waktu hidup, ibu saya setiap pagi Jumaat mesti sembahyang tasbih. Itu memang kami nampak sendiri. Maknanya kalau kita bangun nak pergi sekolah tu, nak siap pergi sekolah kan, kita dah bangun sebelum subuh lagi kan. Jadi mesti kita akan nampak dia orang tengah sembahyang tasbih kan, dua-dua. Jadi hari lain dia orang sembahyang qiyamul lail juga, tapi sembahyang tahajud hari lain ni kita nampak dia punya ringan ni sekejap aja, 2 rakaat selesai. Jadi bila kita nak tanya baju kat mana lah apalah kan, dah sekolah kan, tak tahu mana baju lah apalah. Jadi, ataupun nak tengok nak siap breakfast dan sebagainya, waktu hari Isnin sampai Khamis senang sikit kan, sebab 2 rakaat je okey dah boleh tanya dah. Tapi bila hari Jumaat je dah tahu dah, oh ni panjang kan, ini sembahyang ni panjang ni. Sembahyang apa? Sembahyang tasbih lah. Jadi dah tahu dah, pagi Jumaat je dia sembahyang tasbih, pagi Jumaat je dia sembahyang tasbih. Jadi kalau kita dapat cuba amalkan paling tidak seminggu sekali tu, sebelum subuh hari Jumaat buat sembahyang tasbih, itu sangat-sangatlah baik berdasarkan kepada hadis yang tadilah. Macam kita sebut tadi, walaupun hadis itu lemah, tapi hadis lemah ni diguna pakai oleh para ulama sebagai fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan dalam kita beramal. Amalan-amalan kita ni dia tak mestinya daripada hadis yang sahih semata-mata, kerana amalan-amalan asasnya memang daripada hadis yang kuat, macam sembahyang tu sendiri, dan galakkan sembahyang sunat, galakkan tahajud, galakkan sembahyang malam daripada Al-Quran lagi, bukan kata daripada hadis. So tu semua memang dah ada galakkan dah. Cuma dia punya jenis solat dan sebagainya tu, itu tak ada masalah walaupun pakai hadis yang lemah. Dapat juga pahalanya insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, selesai berkaitan dengan solat tasbih dan solat-solat yang lain. Ada soalan tuan-tuan? Kita nak berhenti sekarang tuan-tuan, kita belum boleh sembahyang sunat isyraq lagi ni, baru bunyi je tu. Syuruk tadi pukul apa? 7.03 minit. Ada lagi lebih kurang 10 minit. 13 minit lagi. Okey. 13 minit. Tuan-tuan memang dah tak ada soalan pakai WhatsApp lagi Tak ada dah? Ya. Boleh, tak ada masalah. Solat sunat, apa pun solat sunat boleh buat dengan cara duduk, dan dengan cara duduk palanya separuh daripada berdiri kalau kita mampu berdiri. Kalau tak mampu berdiri, dan macam solat fardu lah, boleh solat duduk kan. Tapi kalau solat sunat ni dia beza dengan solat fardu, apa dia? Kalau mampu pun boleh solat duduk. Kalau solat fardu tak boleh kan. Solat fardu kalau mampu wajib diri.
Solat sunat kalau mampu pun boleh duduk, tetapi pahalanya separuh. Tapi tentulah separuh tu lebih baik daripada kosong, kan? Jangan pula tak naklah, ni separuh je, jadi tak payah buatlah. Rugilah, kan? Jadi kadang katalah kita ngantuk, kadang kita penat, kita lengoh dah, jadi nak sembahyang berdiri tu lengoh katakan, tak apalah, duduk je lah. Sembahyang fardu kalau lengoh pun kena berdiri juga, kan? Lengoh bukan alasan, lengoh masih kena berdiri lagi, tak larat baru boleh duduk. Tapi solat sunat, katakanlah kita rasa macam aduh lengoh lah, nak berdiri pula, kita takut kalau kita berdiri menyebabkan kita malas, kita jadi tak nak sembahyang, maka sembahyang je lah duduk. Ini dalam semua sembahyang sunat, bukan saja sembahyang sunat tasbih, semua sembahyang sunat, termasuklah sembahyang ba'diyah, qabliyah dan sebagainya. Biasanya qabliyah orang sembahyang berdiri, ba'diyah tu kan kadang sembahyang duduk, sebab dah duduk tahiyat, lepas tu dah baca zikir, baca doa semua, kan? Kaki dah mula dah kan, dah krem sikit dah lengur-lengur sikit, kan? Nak bangun tu Allah, jadi sembahyang duduk je lah. Jangan tinggal terus sembahyang sunat, duduk sembahyang sunat. Itu rahmatnya Allah Ta'ala kasih pada kita, kan? Syariat memudahkan untuk kita. Untuk solat sunat ni memang dia terbina atas keringanan. Solat sunat ni memang dimudahkan dalam syariat. Dia beza dengan solat fardu. Solat fardu ni dia punya syarat dia lagi banyak. Solat sunat memang diringankan. Contoh kalau orang yang hadas berterusan, kan, orang yang kencing tak lawas, dia nak sembahyang fardu, dia kena bersihkan dulu, kan? Lepas tu dia sembahyang fardu cepat-cepat, lepas tu dia nak sembahyang sunat. Dia nak sembahyang sunat, dia tak payah bersihkan dah, dia boleh terus sembahyang sunat berapa ribu rakaat pun tak apa, sampai ke pagi pun tak apa. Jadi sebab apa? Sebab sembahyang sunat memang diringankan. Dia beza dengan sembahyang fardu. Maknanya kalau dah ringan pun kita tak buat juga, maknanya kita malas lah, itu je lah. Nak bagi alasan apa lagi dah. Macam solat witir, kan, tak boleh buat 3, boleh buat 1. Maknanya kalau 1 pun tak buat, malas lah, itu jawapan dia. 1 tu pula boleh duduk. Lagilah punyalah senang, kan, duduk je. 1 rakaat duduk pun tak buat juga. Kita nak jawab apa sebenarnya? Saya rasa tak ada jawapan untuk kita depan Allah Ta'ala nanti, kecuali ya Allah, aku malas ya Allah. Itu je kita boleh jawab, kan? Tak ada alasan lain lah sebenarnya. 1 rakaat berapa saat sangat, kan? Duduk je pula tu, tak payah berdiri. Okey, jadi balik pada soalan tadi tu, memang kita kata apa, solat sunat boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk. Allahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Okey. Maknanya tasbih tu tak cukup 300. Okey. Kita solat berjemaah, sembahyang sunat tasbih kita sembahyang berjemaah, kemudian tak cukup 300. Tak cukup tu kenapa? Kita makmum lambat. Okey. Dia macam ni. Kalau kita sembahyang berjemaah, pertama sekali sembahyang sunat tasbih tidak disunatkan berjemaah. Kita pernah sebut benda ni dulu. Dia tidak disunatkan maknanya boleh sembahyang berjemaah, tetapi dia tidak disyariatkan berjemaah dengan arti kata dia tidak ada kelebihan solat berjemaah berbanding dengan solat bersendirian bagi solat tasbih. Kan yang ada kelebihan solat berjemaah selain daripada solat fardu, sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat raya, sembahyang sunat minta hujan, sembahyang sunat gerhana. Yang itu memang disunatkan berjemaah, maknanya lebih baik dan maknanya lebih besar pahala berjemaah banding dengan sembahyang seorang. Macam mana pula kalau sembahyang tasbih? Sembahyang tasbih tidak. Sembahyang tasbih nak sembahyang seorang ke, nak sembahyang berjemaah ke, sama saja. Jadi oleh kerana sembahyang sunat tasbih ni tidaklah disyariatkan berjemaah, jadi kalaulah kita berzikir, bertasbih itu tak cukup 15 kali, 10 kali, kan, setiap kali pergerakan itu, maka adakah imam cover ataupun tidak? Soalannya, dia macam Fatihah, kalau kita tak habis baca Fatihah, kita masbuk, kan, kita masbuk,
Kita tak habis baca Fatihah, kita rukuk dengan imam. Jadi Fatihah kita macam mana tadi? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam tu dah kira menanggung bacaan makmum. Jadi makmum tak payah habiskan Fatihah dia, dia boleh rukuk, bacaan dia tu ditanggung oleh imam. Tapi kalau zikir tasbih ni macam mana pula? Zikir-zikir tasbih dia tidak dikira ditanggung oleh imam. Hatta kalau solat-solat yang lain pun, zikir-zikir kalau kita tak baca, dia tak ditanggung oleh imam. Yang ditanggung oleh imam yang melibatkan sah ataupun batal sembahyang tersebut. Adapun sunnah-sunnah dan sebagainya tu, dia tak ditanggung oleh imam. Lagi-lagi kalau solat itu wallahu a'lam, tapi sebab solat itu solat yang memang tidak disyariatkan berjemaah. Itu daripada asalnya. Asalnya memang sembahyang tu dibuat seorang-seorang. Jadi tiba-tiba kita berjemaah, lepas tu kita tak sempat. Apa yang perlu kita buat? Kalau imam cepat contohnya, kita lambat. Ialah kita jenis baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, saya tak ingat nafas lagi kan. Imam pula jadi laju kan, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Imam laju. So 10 kali imam, kita baru 3. Jadi kita nak sambung lagi 7 kan lambat. Lepas tu i'tidal pula. Yang tadi rukuk dah terlambat, i'tidal makin lambat lagi, sujud makin lambat, dah lebih daripada 2 rukun. Sudah. Kan kalau lebih daripada 2 rukun tak sah pula. Jadi apa cara dia? Kalau kita rasa kita dah terlambat, kita mufarakah je lah, sembahyang je lah seorang. Sebab tak ada beza pun sembahyang seorang dengan sembahyang berjemaah kat sini. Bila kita nampak imam laju, kita lambat, kita sembahyang sendiri je lah, tak susah pun kan? Dan memang macam kita sebut, sembahyang sunat tasbih dia tidak disyariatkan berjemaah. Jadi okey je sembahyang seorang. Maknanya kita ni dah dikuatkan untuk sembahyang tasbih oleh imam tadi, dah cantik dah. Kalau kita tak berimam, mungkin kita malas nak sembahyang tasbih. Jadi kita pun oleh kerana ada sembahyang tasbih, imam buat sembahyang tasbih, kita pun follow sekali. Maknanya kita dah dapat motivasi untuk sembahyang. Alhamdulillah. Tinggal lagi nak habiskan sembahyang tu tak sempat dengan imam. Sembahyang seorang. Jadi dapat kedua-duanya insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada bulan depan kita akan sambung zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat pula. Sebab hari itu maknanya pada hari ini kita dah selesai zikir-zikir berkaitan dengan solat yang tertentu, solat sunat tu. Maka selepas ni zikir-zikir berkaitan dengan zakat, lepas tu puasa, lepas tu haji. Jadi apa zikir-zikir berkaitan dengan zakat, waktu kita bayar zakat tu nak baca apa dan sebagainya. Kemudiannya zikir-zikir berkaitan dengan puasa, habis puasa baru berkaitan dengan haji, insya-Allah. Jadi malam ni dah masuk bulan Rabiul Awal, insya-Allah mudah-mudahan kita menambahkan lagi cinta pada Nabi SAW, banyakkan selawat pada baginda, baca hadis-hadis baginda, baca sirah baginda, dan berazam untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Dan apa dia, kita biar ada target untuk selawat pada setiap hari kan, berapa banyak kali kita nak selawat sepanjang bulan Rabiul Awal ini. Dan mudah-mudahanlah Rabiul Awal ni masuk dan keluar ada kesan pada kita kan, bukannya sama aja. Biar masuk Rabiul Awal dan nanti habisnya Rabiul Awal adalah meningkatnya cinta kita pada baginda. Bukan Rabiul Awal datang dan pergi begitu sahaja kan, tak ada kesan pada diri kita, maka rugilah. Sebab di sana sini semua orang bercakap tentang Nabi pada bulan Rabiul Awal, sekali tiba-tiba kita tak bertambah pun kenal dan cinta pada baginda. Jadi maknanya kita tak ada kesan pun kan pada bulan Rabiul Awal tu. Tuan-tuan, orang yang kata bid'ah sambut Maulid Nabi pun sekarang ni dia sambut juga kan, dia tukar je nama Zikra Ar-Rasul. Tukar nama Majlis Memperingati Rasul. Bila kita sebut Maulid, ini semua bid'ah. Majlis Memperingati Nabi, silakan rebranding kan. So, suka hatilah kan. Yang penting nama tu tak penting kan. Yang penting kita nak ingat Nabi kan? Yang penting kita nak ingat Nabi sepanjang bulan Ramadan. Saya bila dengar dia orang rebranding, alhamdulillah, at least kau dah tak kata bid'ah dah
kan? Jadi kau nak brand yang lain suka hatilah kan, kau tak attack, kau tak kritik orang nak sambut hari kelahiran Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal ini. Jadi cukup setakat itu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.